Negara Brunei Darussalam menyambut Hari Raya Aidiladha dengan laungan takbir dan tahmid. Sambutan bermula dengan sembahyang sunat Hari Raya Aidiladha di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Ini Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menyertai rakyat dan penduduk baginda menunaikan sembahyang sunat Hari Raya Aidiladha di Jamiah Seri Hasnal Bolkiah, Kampung Kiarong pagi tadi. Keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku penasihat bersama beserta penasihat-penasihat bersama yang lain dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi majlis. Berangkat sama paduka-paduka ananda ke bawah Duli Maha Mulia, Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Maling, Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin dan Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sabul Mal Pengiran Muda Haji Jafri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin. Sembahyang sunat Hari Raya Aidiladha diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang dimulakan Begawan Pihin Khatim Dato' Paduka Wang Haji Mustafa bin Haji Moran dalam khutbah pertama antara lain menyentuh beberapa hikmah di sebalik berlakunya jangkitan wabak COVID-19, antaranya meningkatkan kesedaran terhadap kebersihan, institusi kekeluargaan menjadi semakin kukuh dan rapan, menyamai sifat mahmudah dan bantu-membantu dalam kalangan masyarakat dan memupuk sifat taat dan patuh pada peraturan. Marilah kita terus mengamalkan sikap berjaga-jaga, tidak lalai dan tidak leka demi menjaga kemaslahatan dan keselamatan diri, keluarga, masyarakat maupun negara. Di samping itu, marilah kita sama-sama memperbanyakkan membaca doa semoga raja kita, diri kita, ahli keluarga kita serta seluruh rakyat dan penduduk di negara ini akan sentiasa terpelihara dan terlepas dari ancaman wabak COVID-19. Mudah-mudahan Hari Raya Aidiladha yang kita raikan pada hari ini membawa keberkatan dan kesejahteraan kepada kita semua. Dalam khutbah kedua pula menjelaskan mengenai hukum berkorban adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntun dan digalakkan ke atas umat Islam yang hendak mengerjakannya bermula pada 10 Zulhijjah selepas menunaikan sembahyang sunat Hari Raya Aidiladha hingga 13 Zulhijjah. Memandangkan pada masa ini langkah-langkah kawalan penularan wabak COVID-19 masih dikuatkuasakan. Oleh itu, kita hendaklah mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan dengan berpandukan nasihat dari Kementerian Kesihatan. Pematuhan pada garis panduan ini adalah penting memandangkan masih ada kekhawatiran mengenai bahaya jangkitan COVID-19 di negara ini.
Negara pada tahun ini menyambut Hari Raya Aidiladha sedikit berbeza dari tahun sebelumnya, memandangkan masih ada kekhawatiran mengenai bahaya jangkitan COVID-19. Negara menyambut Hari Raya Aidiladha dengan norma baharu. Namun rakyat dan penduduk di negara ini harus bersyukur kerana dengan izin Allah SWT, negara telah dapat mengawal penularan wabak pandemik tersebut dengan berkesan melalui usaha-usaha bersepadu dan doa-doa. Selepas sembahyang sunat Aidiladha ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, seterusnya berangkat ke Majlis Ibadah Korban Sunat Baginda dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Pangeran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pangeran Pemanca, Pangeran Anak Haji Muhammad Alam beserta kerabat baginda sempena Hari Raya Aidiladha. Pada tahun ini 180 ekor lembu dan 14 ekor kambing dikorbankan. Daging ibadah korban tersebut diagihkan kepada 16,660 orang asnaf fakir dan miskin, ibu tunggal dan warga emas di negara ini. Berangkat sama paduka-paduka ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Bela, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Maling, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadung Saibul Mal, Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke kawasan tempat majlis penyembelihan dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Agama. Pada majlis ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan penyembelihan binatang kurban baginda. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Wa ilaika fataqabbal min 'azamatis sultan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Inilah udhiyah kurban yang datang daripada Tuhan kami dan untuk Tuhan kami. Maka mohonlah Tuhan kami terima ia daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha serta ahli kerabat baginda sekalian, sebagaimana Tuhan kami menerimanya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Tuhan kami, dan daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan rasul Tuhan kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sementara itu, penyembelihan binatang-binatang kurban ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan kerabat baginda yang selebihnya disempurnakan di dua pusat penyembelihan, iaitu Syarikat Muhammad Nur Faizal Haji Zainuddin dan anak-anak dan Syarikat PDS Abetua Sendirian Berhad. Pengagihan daging-daging ibadah korban sunat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerabat baginda di keempat-empat daerah diadakan selama 2 hari berturut-turut, iaitu pada hari ini Sabtu 1 Ogos 2020 dan esok Ahad 2 Ogos 2020. Seramai 11,484 orang penerima bagi daerah Brunei dan Muara, 2,143 orang penerima bagi daerah Blight, 2,485 orang penerima bagi daerah Tutong,
dan 548 orang penerima bagi daerah Temburong akan menerima daging-daging ibadah korban sunat berkenaan pada tahun ini. Memandangkan keadaan yang melanda negara pada masa ini dan demi menjaga keselamatan semua pihak dari penularan wabak COVID-19, pengagihan daging-daging ibadah korban sunat ke bawah Dunia Maha Mulia dan kerabat baginda akan dihantar dan diserahkan terus kepada para penerimanya di tempat kediaman mereka masing-masing di ke-4 daerah. Bagi tujuan tersebut, sebanyak 218 kumpulan yang melibatkan seramai lebih dari 1,200 orang yang terdiri daripada pegawai-pegawai kerajaan dan sukarelawan dari kalangan belia-belia masjid, belia Brunei dan belia kampung melalui Majlis Perundingan Kampung akan terlibat dalam pengagihan berkenaan. Adalah diharapkan kerjasama bersepadu yang dirancang ini akan membuahkan hasil yang diharap-harapkan, khususnya dalam memastikan pengagihan daging-daging ibadah korban sunat ke bawah Dunia Maha Mulia dan kerabat baginda akan dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur demi menanai amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi melihat golongan tertentu di negara ini juga tidak ketinggalan dari menerima daging-daging ibadah korban sunat baginda dan kerabat baginda sempena Hari Raya Aidiladha. Laungan takbir Hari Raya Aidiladha mula berkumandang di masjid-masjid dan surau-surau di seluruh negara semalam dengan tumpuan utama di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Acara dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Ong Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Tazkirah pula disampaikan oleh Awang Haji Yusof bin Haji Majid, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Agama dan Da'i Bertauliah Majlis Agama Islam Brunei MUIM. Allahu Akbar. Kalimah yang memenuhi kehidupan seorang Muslim. Ruh alamani. Wama arsalnaka illa. Juga hadir Pengiran Dato' Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, dan Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setia Usaha Tetap, Dasar dan Keagamaan, Kementerian Hal Ehwal Agama. Sembahyang sunat Hari Raya Aidiladha juga diadakan di ketiga-tiga daerah lain. Di daerah Tutong, majlis tertumpu di Masjid Hasnal Bolkiah Pekan Tutong. Antara yang menyertai jemaah, Awang Haji Azhar bin Haji Yahya, Setiausaha Tetap Tenaga Kementerian Tenaga selaku penasihat takmir masjid tersebut. Sembahyang sunat Hari Raya Aidiladha diimamkan oleh Awang Sahibul Omar bin Haji Yusof, imam masjid berkenaan. Manakala bacaan khutbah dibacakan oleh Awang Abdul Hafi bin Yahya, imam masjid tersebut. Manakala Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar menjadi tumpuan majlis di daerah Temburong, hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Sembahyang sunat Aidiladha dan khutbah dipimpin oleh Awang Norizam bin Haji Zaini, imam masjid berkenaan. Dan Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait menjadi tumpuan majlis serupa. Sembahyang sunat Aidiladha dan khutbah diimamkan dan dibacakan oleh Awang Akub bin Haji Lamat, pegawai Hal Ehwal Masjid. Dasar Peraturan Cuti Beranak 2011 membolehkan dan memudahkan amalan penyusuan susu ibu. Sementara itu, negara terus mencatatkan sifar kes jangkitan baru COVID-19. Perincian mengenainya menyusul selepas petikan titah ini.
Dalam mendukung dan melindungi amalan penyusuan susu ibu, negara Brunei Darussalam telah melaksanakan penguatkuasaan peraturan cuti beranak 2011 sejak 1 Januari 2011 yang mana tempoh cuti beranak telah dipanjangkan dari 56 hari kepada 105 hari bagi warga ibu yang bekerja di dalam perkhidmatan awam dan turut dilaratkan kepada ibu-ibu yang bekerja di sektor swasta. Keprihatinan dan pemedulian pihak kerajaan ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke atas kesejahteraan rakyat dan penduduk khasnya kepada para ibu jelas terbukti dengan membantu para majikan dalam sektor swasta membayar gaji penuh para ibu bagi tempoh 5 minggu cuti beranak. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan perkara tersebut dalam perutusan sempena sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia yang diraikan setiap tahun dari 1 hingga 7 Ogos. Menurut Menteri Kesihatan, perlindungan kebajikan ke atas ibu seperti dasar Peraturan Cuti Beranak 2011 membolehkan dan memudahkan amalan penyusuan susu ibu. Kementerian Kesihatan juga telah memberikan latihan yang berterusan kepada pekerja kesihatan profesional mengenai penyusuan susu ibu bagi membolehkan mereka memberikan sokongan bagi ibu-ibu di negara ini. Dengan inisiatif tersebut, ibu-ibu terutamanya mereka yang baru melahirkan boleh mendapat akses kepada kaunseling penyusuan susu ibu dengan segera. Di samping itu, negara juga telah membuat pelaksanaan dan pemantauan kod pemasaran antarabangsa pengganti susu ibu pada tahun 2019. Dengan adanya langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menggalakkan, menyokong dan melindungi amalan penyusuan susu ibu di negara ini, kadar penyusuan susu ibu secara eksklusif iaitu 6 bulan pertama telah meningkat dari setahun ke setahun sejak tahun 2012, di mana kadar peratus penyusuan susu ibu secara eksklusif pada tahun itu hanya 35%. Manakala penyusuan eksklusif untuk tempoh 6 bulan pertama dari bulan April hingga September 2019 sebanyak 47%. Ini menunjukkan peningkatan yang sangat menggalakkan dan juga melebihi dari kenaikan yang dianggarkan, iaitu 45% bagi tahun 2019-2020. Kementerian Kesihatan sangat mengharapkan sokongan padu berterusan dan penglibatan proaktif daripada pelbagai pihak yang berkepentingan untuk sama-sama bertanggungjawab dan komited ke arah meningkatkan dan mengukuhkan lagi tahap kesihatan negara, terutama sekali bagi memberikan sokongan kepada ibu dan keluarganya dari segi penyusuan susu ibu. Sambutan tahun ini bertemakan menyokong penyusuan susu ibu untuk planet yang lebih sihat. Negara Brunei Darussalam terus mencatatkan sifar kes jangkitan baru COVID-19 hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan hari ini, tidak ada kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh ialah 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori seramai 497 dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020, 3,797 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dijalankan sebanyak 180 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020 ialah sebanyak 40,843 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.pn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.pn. Sambutan Hari Raya Aidiladha juga disambut oleh pelbagai pihak di negara ini. Pagi tadi, acara keagamaan diadakan oleh pihak persendirian di Taman Sri Alam, Kampung Jangsang. Semasa bulan Zulhijjah ini, umat Islam dituntun
untuk memperbanyakkan amalan seperti membaca Al-Quran, mengerjakan amal soleh, berpuasa sunat, mengeratkan silaturahim sesama Muslim serta meninggalkan perkara yang melalaikan untuk meningkatkan lagi keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وسبحان الله بكرة وأصيلا عبدا وأعز جنده وحزم الأحزاب. Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Lambak Brakas dengan kerjasama Biro Belia Masjid Lambak Kanan semalam juga mengungkayahkan acara takbir Hari Raya Aidil Adha beramai-ramai. Orang belia menyertainya. Amalan takbir raya dilakukan bagi melahirkan rasa kesyukuran, menyambut, memperingati dan memuliakan hari-hari kebesaran Islam di negara ini. Acara diadakan antara lain bertujuan untuk memupuk para belia masjid agar terbiasa dengan amalan-amalan menyemarakkan aktiviti masjid. Sementara itu, dalam mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, takbir, tahlil dan tahmid, Impact Tutong Youth Movement dengan sokongan Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, petang tadi mengadakan program Belia Bertakbir di Pusat Belia, Daerah Tutong. Program bermula dengan bacaan Ratib Al-Atas dan diikuti dengan takbir Hari Raya. Ia juga diserikan dengan ceramah bertajuk Memperingati Kebesaran Aidil Adha disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei selaku pengasas bersama Al-Minhaj Center. Antara lain objektifnya untuk menggalakkan para belia dengan aktiviti keagamaan khususnya dalam memimpin bacaan takbir di samping memupuk semangat ke arah mengeratkan silaturahim dengan mendekatkan diri kepada majlis-majlis keagamaan. Ada kaitan. Cara terbaik dalam pembahagian daging korban ialah harus bagi orang yang berkorban itu membahagikan daging korbannya kepada 3 bahagian, iaitu 1/3 untuk orang yang berkorban, 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin dan 1/3 lagi untuk dihadiahkan kepada orang kaya, iaitu mereka yang diharamkan menerima zakat. Perkara ini dijelaskan oleh Awang Muhammad Nashin bin Supri, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamia semasa ditemu bual bersama RTB. Lebih afdal lagi jika seseorang atau yang melakukan ibadah korban tadi itu yang mana 1/3 bahagiannya tu ia ambil sedikit sahaja, selepas itu selebihnya, contoh kalau 1/3 itu 10 kg, ia ambil 2 kg saja, bakinya 8 kg itu ia sedekahkan kepada fakir dan miskin. Maka ini lebih afdal kerana apa? Untuk mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad Nashin juga menjelaskan meniatkan ibadat korban bagi ibu bapa yang telah meninggal dunia adalah tidak sah melainkan dengan ada wasiatnya. Kita lihat keadaannya dulu, adakah ibu bapa tu sebelum ia meninggal, adakah ia sempat berwasiat kepada anaknya bahawa yang ia ni mahu melakukan ibadah korban? Jika sekiranya tidak sempat, maka tidak sah hukum korbannya itu. Tetapi kalau sekiranya dia sempat sebelum meninggal atau sempat berwasiat kepada anaknya ataupun ahli keluarganya, maka hukumnya adalah harus bagi anaknya tadi ataupun ahli keluarganya untuk menunaikan wasiat tersebut. Tetapi sekiranya pun anak tersebut ataupun ahli keluarga tersebut mahu juga menunaikan ibadah korban untuk yang meninggal, boleh, tapi cuma menyedekahkan pahala sahaja. Majlis-majlis ibadah korban juga diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam mengungkayahkan majlis ibadah korban bagi ahli-ahli pertubuhan berkenaan serta keluarga mereka. Pengagihan daging korban diadakan secara pandu lalu bertempat di Perkarangan Pusat Kemasyarakatan Dataran Gong 3, Kampung Lamunin, Tutong pagi tadi.
2 ekor kerbau dikorbankan pada tahun ini untuk diagihkan kepada 17 orang penerima terdiri daripada asnaf fakir miskin dan orang kelainan upaya di sekitar kampung. Pengagihan disempurnakan oleh Awang Haji Talipudin bin Haji Mahari, Timbalan Pengurusi Majlis Perundingan Kampung Lamunin, mewakili Ketua Kampung Lamunin, Meja Besara Awang Said bin Haji Tinggal yang juga pemangku penghulu Mukim Lamunin. Juga hadir Awang Haji Hamidun bin Haji Muhammad Nur yang di-Pertua Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam. Menyampaikan korban daripada Persatuan Fotografi korbannya bang. Berikutan wabak COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia, negara Brunei Darussalam seperti juga negara-negara lain telah menangguhkan penghantaran jemaah haji bagi musim haji tahun ini. Ia bagi menjaga maslahat dan keselamatan jemaah haji negara dari ancaman wabak COVID-19 ketika ini. Kita penuh yakin terselindung hikmah yang besar di sebalik penangguhan itu dan redha dengan qada dan qadar dari Yang Maha Pencipta. Bagi mereka yang pernah menunaikan rukun Islam kelima itu, ia merupakan detik paling manis yang sukar dilupakan. Ini tidak terkecuali bagi mereka yang pernah ditugaskan sebagai pelapor media dan pegawai perubatan haji. Ikuti laporan khas bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman. Sebagai tetamu Allah dan pada masa yang sama terpilih sebagai salah seorang pegawai haji yang ditugaskan untuk membuat laporan berkaitan dengan jamaah haji, perasaan ketika berada di kota suci Mekah dan Madinah adalah satu detik yang sukar untuk digambarkan. Namun sebagai pelapor haji, apa yang paling diutamakan adalah mengungsikan segala maklumat berkaitan dengan jamaah haji negara, bermula daripada ketibaan mereka di tanah suci sehingga mereka kembali semula ke tanah air. Jujur, ini memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Kita ni tahu, kita ni seorang diri yang akan hantar. Kita ni akan mengharungi hampir 50 hari di tanah Arab. Jadi setiap hari kita ni ataupun masyarakat Brunei, masyarakat pendengar ingin mengetahui bukan saja bermula dari ketibaan jemaah haji, tetapi sebelum dan setelah musim haji pun para pendengar, penonton masih nyorang dahagakan berita-berita dari tanah suci. Cabaran yang paling dapat dilupakan ialah cabaran masa dan juga situasi. Inilah cabaran kata ni. Kalau akan mengantar real time pada waktu-waktu peak seperti hari Arafah, Mina, ini cabaran yang paling nyorang dapat kami sangkalkan. Pada tahun 2016, pengalaman yang dapat dilupakan bila mana pengenalan Mojo, perkhidmatan Mojo ataupun mobile journalism, orang diperkenalkan kepada kami ataupun khususnya penyiar-penyiar RTB. Dari sana kami dapat melihat cabaran-cabaran itu makin lagi kuat, dan cabaran ini sebenarnya katanya saut. Dan alhamdulillah pada tahun 2016 pencapaian ataupun benchmark dapat dilaksanakan bila mana bahan-bahan bergambar dapat kita buat. Tapi kita ni sebagai penyiar harus bersikap terbuka. Saya rasa bersyukur kerana bila bahan berita tersebut benar-benar inspiring penonton dan pendengar. Dan untuk rakan-rakan, saya rasa bersyukur kerana dilingkungi oleh rakan-rakan yang senantiasa memberi sokongan dan kerjasama. Pengeligahan pihak kerajaan bukan sahaja tertumpu kepada kelancaran perjalanan ibadah haji bagi jamaah negara, tetapi juga meliputi pelbagai aspek demi menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan jamaah sepanjang berada di dua kota suci Mekah dan Madinah. Bagi para pegawai perubatan yang pernah ditugaskan bersama kami, mereka juga mempunyai cerita dan pengalaman tersendiri. Pegawai perubatan haji yang usually-nya terdiri daripada 6 orang doktor dan 14 orang jururawat akan dipilih. Setelah dipilih, persediaan bermula tu 6 bulan sebelum berangkat tu. Perasaan tu gembira jua, tapi ada nervous juga lah, sedikit anxious sebab kita ni tahu cabaran tu memang banyak. Cabarannya yang mula-mula tu nervous lah sebab kita ni dah tahu apa yang akan kita ni hadapi bila kami sampai sana. Kita ni ada 10 hari saja.
untuk menyediakan perkhidmatan tu, untuk membuka klinik, perkhidmatan ambulan dan menyediakan semua barang-barang penyediaan klinik itu bukan saja klinik biasa, tetapi macam mini hospital. Alhamdulillah kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia actually memang top class lah dari segi pengurusan, bukan saja dari segi perubatan tetapi menyeluruh. Setiap detik manis yang dilalui sepanjang berada di Tanah Suci, termasuk mengungsikan perkhabaran dan maklumat mengenai jamaah haji negara kepada para penonton dan pendengar di tanah air, akan terus segar dalam ingatan. Sama-samalah kita berdoa agar wabak COVID-19 yang melanda dunia ketika ini akan segera terhapus bagi membolehkan umat Islam termasuk di negara Brunei Darussalam dapat menunaikan ibadah haji dan umrah seperti sebelumnya. Haji Omar Haji Abdul Rahman melaporkan untuk Berita RTV. Dari kami semua, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Pengisytiharan 1 Ogos sebagai Hari Belia Kebangsaan menjadi lambang pengiktirafan dan penghargaan negara terhadap pergerakan belia. Sebagai aset penting bagi pembangunan negara, belia terus diberikan perhatian yang khusus termasuk menghargai sumbangan mereka kepada negara dan masyarakat melalui sambutan Hari Belia Kebangsaan. Berita perdana malam ini membawakan laporan khas untuk memperingati 1 Ogos sebagai sambutan Hari Belia Kebangsaan yang bertujuan untuk memartabatkan pergerakan belia di negara ini. Ikuti laporannya bersama pewarta Hajah Sarina Haji Abdul Ghani. Dalam usaha membangun belia di negara ini, Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sentiasa memberi tumpuan melalui penyediaan berterusan program-program pembangunan kapasiti, modal insan, kemudahan-kemudahan prasarana, bantuan dan sebagainya. Penglibatan aktif para belia dilihat semakin menyerlah dalam pelbagai bidang melalui pencapaian-pencapaian yang begitu membanggakan meliputi pelbagai aspek. Selaras dengan keutamaan tersebut, pihak kerajaan sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pendidikan dan latihan bagi belia-belia di negara ini. Pendidikan cemerlang mampu memberi peluang kepada para belia untuk meningkatkan kualiti hidup serta menyumbangkan secara aktif dan positif kepada pembangunan negara selaras dengan Wawasan Brunei 2035. Para belia juga diberi pendedahan untuk giat mengikuti aktiviti-aktiviti kebajikan dan keagamaan. Ini termasuk aktiviti bermanfaat yang diharap dapat melahirkan belia yang berpegang teguh kepada lunas-lunas Al-Quran dan As-Sunnah serta memiliki kepribadian mulia dan mampu mengimbangi aspek lahiriah dan rohaniah meskipun menghadapi hambatan dan cabaran. Kerajaan juga menyediakan ekosistem keusahawanan belia yang lebih komprehensif termasuk mempromosi dan menyediakan peluang-peluang perniagaan untuk membantu belia memulakan perusahaan. Agensi-agensi kerajaan dan swasta bekerjasama rapat dengan pengusaha-pengusaha belia bagi mengenal pasti bidang-bidang tertentu seperti menyediakan pelan perniagaan dan kemudahan-kemudahan lain. Turut menjadi tumpuan program peladang muda yang pada ketika ini ditawarkan kepada para pelajar di institusi pengajian tinggi. Bagi membina kapasiti para belia secara holistik, usaha juga ditumpukan kepada penerapan program-program jati diri dan latihan kemahiran bagi belia-belia sesuai dengan keperluan masa kini dengan pengendalian program Khidmat Bakti Negara PKBN. Sejak penubuhannya, hampir 3,000 orang telah berjaya menamatkan program tersebut sesuai dengan penubuhannya melahirkan belia yang sentiasa bersedia memberikan khidmat kepada masyarakat. Ketika negara berhadapan penularan wabak COVID-19, sukarelawan belia Brunei tampil bersatu berganding bahu menyumbangkan bakti kepada negara dengan membantu agensi-agensi kerajaan lain mengawal penularan wabak tersebut di negara ini. Dedikasi dan komitmen yang ditunjukkan menjadikan mereka dianggap sebagai barisan hadapan atau frontliners.
Sebarang agenda pembinaan belia sangat penting untuk diberikan tumpuan kerana para belia itu sendiri akan menjadi cermin kepada corak kepimpinan masa depan yang penuh dengan cabaran. Demi pembangunan agama, bangsa dan negara, belia perlulah melengkapkan diri dengan asas keimanan yang kukuh serta menimba ilmu pengetahuan agar dapat mengharungi apa juga cabaran dan mengekang rintangan yang bakal mendatang. Seperti kata-kata seorang ulama besar, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, apabila kita hendak melihat wajah sesebuah negara pada masa hadapan, lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Justru menjadi harapan sesebuah negara untuk mempunyai belia yang berkualiti dan cemerlang serta mampu mengimbangi tuntutan duniawi dan ukhrawi. Laporan Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani untuk Berita RTB. Belia Aset Negara, selamat Hari Belia Kebangsaan. Negara Brunei Darussalam ketika ini berada dalam musim monsun barat daya dengan keadaan cuaca diramalkan hujan. Hujan berpetir sekali-sekala lebat dijangka berlaku dan berangin dengan kelajuan angin boleh mencapai sehingga 50 km sejam. Berikutan kejadian angin kencang yang berlaku pada Khamis lalu, 4 buah keluarga yang menetap di rumah panjang apak-apak Mukim Sukang di daerah Belait terjejas apabila sebahagian besar dari atap kediaman rumah mereka diterbangkan oleh angin kencang. Kemarin tindakan bersepadu agensi-agensi kerajaan dalam membantu mangsa kejadian angin kencang di Mukim Sukang dapat dilaksanakan. Kejadian tersebut menyebabkan kerosakan sebahagian besar struktur di bahagian bilik tidur dan dapur rumah panjang. Bagaimanapun tiada laporan kecederaan atau kemalangan jiwa berlaku dan tiada keperluan untuk memindahkan para mangsa keluar daripada tempat kediaman tersebut pada masa ini. Tindakan bersepadu diketuai oleh Awang Ramli bin Haji Jamuddin, pegawai daerah Belait dengan bantuan 4 anggota bomba dan penyelamat cawangan Sungai Liang. 17 helai kanvas kalis air dipasang bagi mengganti atap sementara menunggu kerja-kerja membaik pulih keseluruhan bahagian atap tersebut. Sehubungan itu juga, kerja-kerja gotong royong bersama penghuni rumah panjang apak-apak bagi membaik pulih atap yang terjejas akan dilaksanakan dalam masa terdekat dengan kerjasama Jabatan Daerah Belait, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Jabatan Elektrik serta Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan. Berikutan dengan situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan dengan ini memaklumkan mengenai pengembalian semula beberapa perkhidmatan-perkhidmatan di pusat-pusat kesihatan yang akan bermula pada hari Isnin 3 Ogos 2020. Berikut adalah makluman bagi pengembalian semula beberapa perkhidmatan-perkhidmatan yang dipindahkan sementara sebelumnya untuk beroperasi semula di Pusat Kesihatan Berakas, Pusat Kesihatan Pengkalan Batu dan Pusat Kesihatan Syria.
Sementara itu, Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan juga ingin memaklumkan mengenai pusat-pusat kesihatan yang dikhaskan untuk menjadi designated flu clinic bermula hari Isnin 3 Ogos 2020. Orang ramai yang ingin mendapatkan rawatan bagi gejala berkaitan dengan batuk selesma bolehlah mendapatkan perkhidmatan tersebut di pusat-pusat kesihatan yang tertera. Keempat-empat pusat kesihatan ini adalah khusus bagi menangani kes-kes flu. Sehubungan itu, waktu operasi serta kawasan tadahan yang diliputi bagi klinik-klinik khusus tersebut adalah seperti yang tertera. Maklumat lanjut hubungi talian Darussalam 123 pada bila-bila masa.